Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita telah pun sampai pada bab, ataupun kita masih berada pada bab 83, iaitu bab tentang seseorang yang tidak berlaku baik ataupun seseorang yang menzalimi hambanya. Dan kita telah membaca dua hadis ataupun dua riwayat daripada dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Pertama kita dah baca sebelum ni daripada Abu Darda yang menyatakan bahawa di antara tanda orang itu orang yang baik ialah dia tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, merujuk kepada hamba. Manakala Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah pula menyatakan tentang sifat orang yang Al-Kanud, iaitu orang yang disebut dalam Al-Quran seorang yang tidak bersyukur. Antara sifatnya ialah dia memukul hambanya. Pukul ini maksudnya pukul tanpa sebab atau pukul yang memudaratkan. Kemudian kita sampai pada seterusnya ialah kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu kisah itu kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Sa'id bin Al-Musayyab, boleh baca Musayyab, boleh baca Musayyib, wa Hammadin an Habibin wa Humaidin an Al-Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu an yasnuwa ala ba'irin lahu. Jadi cerita tentang bagaimana seorang hamba dilayan dengan buruk oleh tuan dia. Jadi bila tuan dia menyuruh dia supaya menjaga ataupun melihat, mengawal atau melihat untanya, dia tertidur. Jadi bila tidur, datanglah tuan dia itu dengan api. Maksud dia bawa api, mungkin dengan kayu, mungkin dengan apa, dan dia bakar dekat muka. Dia marah dekat hamba ini sebab tertidur tak buat kerja. Itulah cerita dia. Maka dia ambil api, letakkan di muka hamba dia, sampai hamba ni jatuh dalam satu perigi. Jadi esok pagi dia datang jumpa Umar bin Khattab. Jadi makna sekarang ni kisah dia ialah, ataupun keadaan ialah seorang hamba, seorang tuan, pemilik hamba tersebut telah mencederakan hamba dia tanpa sebab. Sebab dia marah. Kita akan lihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kepada khadam-khadam dia. Jadi ini orang yang marah sampai dia mencederakan, dan kemudian Umar dapat tahu kisah ni. Ini zaman Sayyidina Umar. Dan dia nampak kesan api itu di muka hamba tersebut. Lalu Umar mengambil keputusan untuk membebaskan hamba tersebut. Jadi maksudnya bila seorang majikan atau ketua atau sesiapa sahaja yang mana orang di bawah tanggungjawab dia ataupun di bawah tanggungan dia atau pekerja dia buat silap. Jadi bagaimana nak menangani silap tersebut? Jadi ada orang yang mengambil sikap untuk menegur, ada orang ambil sikap untuk menghukum. Jadi sudah pasti salah tetap salah, tapi hukuman tersebut mesti dilihat adakah sesuai. Macam kita pernah tengoklah laporan surat khabar bagaimana ayah dan ibu mendera anak. Mungkin anak tu salah, tapi cara dia menghukum tu keterlaluan. Juga kita baca kes kadang-kadang ada guru yang mendera pelajar, ataupun majikan yang mendera pekerja, berlaku di mana-mana. Jadi pada asalnya memang orang yang di bawah itu salah, tetapi Islam
Islam datang bukan untuk menyatakan salah biarkan, tapi tangani dengan betul. Sebab itu kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menegur orang di bawahnya dan tidak menghukum dalam keadaan sampai mencederakan atau mendera. Jadi ini sunnah baginda. Baik. Bab 84 ialah bab bai'il khadimi min al-a'rab. Iaitu tentang kisah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah pula. Kisah ni kisah yang agak orang kata apa, kita kalau baca tak sangka lah macam mana ada orang yang benci kepada Aisyah. Dan memang kita tahu bahawa ada ajaran yang melampau yang membenci mukminin Sayyidatina Aisyah ni. Jadi ini orang yang kita katakan tidak mendapat hidayah. Na'udzubillah. Sebab macam mana dia boleh benci isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana boleh benci ummul mukminin, ibu orang beriman, anak Sayyidina Abu Bakar pula tu. Dalam kisah ni bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menghukum hambanya kerana hambanya ini berniat buruk kepada dia. Baik. Jadi sini disebutkan kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an ibn Amrata an Amrah. Amrah ni adalah tabi'i wanita yang rajin belajar dengan Aisyah. Terkenal dia, Amrah binti Abdurrahman. Dia kata bahawa Aisyah, ada seorang hamba Aisyah, anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Hamba ini dipanggil hamba yang mudabbar, maksudnya hamba yang Aisyah jadikan sebagai syarat dia akan dibebaskan ialah selepas Aisyah meninggal. So bila tuan kepada hamba tu cakap, engkau bebas bila aku dah meninggal. Itu satu syarat. Tiba-tiba satu hari fashtakat Aisyah sakit. Aisyah sakit. Dan kita tahu bahawa Aisyah memang terdapat banyak hadis yang lain menunjukkan dia disihir, orang benci dan orang sihir dia. Jadi kisah ni menunjukkan orang yang sihir dia tu. Fashtakat Aisyah sakit, dan sakit ni adalah sakit badan. Sakit badan, ada yang tak kena dengan diri dia, sakit. Kemudian fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zut. Maksudnya keluarga Aisyah ni ataupun saudara mara Aisyah minta tolong dan tanyakan pakar perubatan zaman tu. Disebut tabib. Tabib doktor lah. Zaman tu dah ada tabib. Zaman sekarang ni kita tengok Cina lah tabib, dia katakan tabib Cina. Tabib tu bahasa Arab. Tabib tu adalah doktor. Dan tabib ni di zaman dulu maksudnya diletakkan nama ni kepada orang yang pakar tentang perubatan herba lah. Perubatan tradisional, orang yang tahu tentang doktor. Ini perubatan tentang ubat. Dan yang ditanya ini daripada sama ada orang yang Sudan ataupun orang yang berkulit hitam. Maksudnya mereka tanya seorang ni yang dilihat pakar dalam melihat orang-orang yang sakit. Kemudian dia kata, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah saharatha amatul laha. Jadi macam mana tah dia tahu, mengikut apa yang dia pelajari, dia kata ini adalah sihir. Pada Aisyah radhiyallahu anha sakit bukan sakit biasa, sakit yang disihir, dan yang menyihirkannya ialah hamba perempuannya. Itu cerita dia. Yang tadi itulah, bila dia tahu dia akan dibebaskan hanya selepas Aisyah mati, menyebabkan dia tak sabar dan berniat jahat untuk membunuh Aisyah. Auzubillah. Dia gunakan sihir. Maksudnya perubatan tradisional yang boleh mematikan ataupun sihir. Jadi kata tabib ni, kata doktor ni ataupun kata orang yang tahu ni, dia kata Aisyah ni mashurah, maksud disihir. Saharatha amatul laha, dia disihir oleh hamba wanitanya. Itu cerita dia. Jadi timbul persoalan di kalangan para ulama yang melihat hadis ini, adakah lelaki tersebut
ahli sihir, sebab dia tahu tentang sihir. Kalau dia ahli sihir dan bomoh, macam mana pula Aisyah benarkan keluarga dia pergi jumpa bomoh? Jadi ini satu benda yang pelik. Sebab tu di hari ini kita kena hati-hati dengan bomoh. Bukan semata-mata bomoh yang macam bomoh. Maksud bomoh yang berpakaian berpakaian macam pelik, hitam ke apa, atau ada kemenyan. Sekarang ni kita berhadapan dalam masyarakat kita dengan orang-orang yang menjadi bomoh tapi nampak macam Islamik, yang mengetengahkan perubatan Islam. Dia kata, saya ustaz sekian-sekian, saya pakar perubatan Islam, saya tahu jampi, saya tahu ruqyah, saya tahu bacaan, saya boleh berubat. So dalam masyarakat kita sekarang ni terdapat kes yang orang berubat memang nak membantu. Okay, cara dia betul dan dia tak minta bayaran. Itu mungkin bagi kita satu benda yang sebagai satu petunjuk untuk kita cari siapa bomoh yang kita nak jumpa, atau siapa pengamal perubatan tradisional atau perubatan dia panggil apa? Perubatan apa tu istilah dia? Perubatan yang kedua. Dia panggil apa? Alternatif ayat tu. Jadi kita hari ini saya ambil peluang untuk sampaikan kepada siapa yang mengikuti dan boleh sebarkan, iaitu kita kena berhati-hati dengan orang yang mendakwa dia boleh mengubati penyakit atau mengubati sihir atau mengubati rasukan jin ke apa, semua hantu ke apa. Dia kena berhati-hati, kita kena berhati-hati, sebab ada sebahagian orang yang tidak mahir, yang tidak belajar dengan betul, hanya ingin mengambil wang dan duit daripada pesakit. Maka benda-benda ni berlaku di negara kita dan di negara luar. Maksudnya dia boleh mengubati semua benda, kemudian dia minta bayaran. Sedangkan kita tak tahu dia siapa, belajar dengan siapa, adakah dia buat benda tu betul. Dia baca jampi-jampi apa kita pun tak tahu. Tapi gaya macam ustaz, dari segi jubahnya, kopiahnya, mungkin cara dia orang kata apa, bercakap dengan kita, dengan insya-Allahnya, dengan astaghfirullahnya, rupanya dia ni ingin mengambil duit masyarakat sahaja. Jadi ada benda ni berlaku di mana-mana, dan bahkan dalam agama lain juga berlaku. Jadi bomoh ni bukan zaman sekarang ni, bukan mesti bomoh zaman dulu, duduk kampung ujung-ujung, duduk dalam gelap, ada kemenyan, tak. Bomoh sekarang ni ialah ada orang yang pakai smart, buat pusat perubatan yang smart dan charge duit mahal supaya dia dapat banyak keuntungan. So kena hati-hati. So kita tak boleh tanya orang yang kita tak kenal. Jadi di sini merujuk pada kisah tadi balik, adakah keluarga Aisyah pergi jumpa bomoh yang tak betul? Tidak. Ulama kata bukan semestinya begitu. Pertama, mungkin mereka tak tahu pada asal. Rupanya mereka jumpa orang yang juga buat sihir, maka dia tahu sihir itu berlaku pada Aisyah. Ataupun mereka jumpa, kata ulama, mereka jumpa tabib yang memang okey, cuma dia ada pengalaman tahu benda-benda ni. Jadi tak mesti kita kata bila kita baca kisah ni, kenapa Aisyah pergi jumpa bomoh ni? Tak, maksud dia jumpa tabib. Tabib ni tahu, itu maksud dia. Jadi macam kita, kalau kita nak masuk pengajaran kepada kita, yang saya suka nak sampaikan ialah bila kita nak berubat, perubatan alternatif, atau kita pergi jumpa doktor cakap penyakit ni misteri, kita pun nak ubati, kita pun rasa macam ada benda pelik, ada pelibatan sihir atau jin atau apa, kita hendaklah cari orang yang betul. Dan saya ingat saya zaman dulu, kita cari orang yang imam-imam, ustaz-ustaz, orang alim, orang pondok, guru pondok yang tak berniaga pun bab ni, cuba dia membantu, dia mendoakan. Zaman sekarang ni ada ramai orang berniaga. Berniaga dengan maksud kalau kita nak jumpa dia kena bayar, lepas tu kena bayar lagi, kena beli itu, kena beli ini, menyebabkan sakit kita tu tak sembuh tapi tambah sakit baru, iaitu duit habis. Itu satu. Yang kedua, yang pertama soal duit. Yang kedua, soal sebahagian perubatan yang dikatakan alternatif ni mendakwa mereka lebih baik daripada doktor dan klinik dan hospital. Mereka boleh ubati semua penyakit.
Jadi kita kata kebiasaannya para ulama yang mengetengahkan perubatan alternatif ni mengatakan doktor hospital klinik tu ada penyakit yang mereka boleh sembuhkan, maksud insya-Allah mereka boleh usahakan. Dan pada orang yang tertentu ni yang mengubat dari segi jampi, ruqyah, dari segi penyakit yang misteri atau penyakit yang mistik ni pun ada orang dia. Jadi masalah sekarang ni adalah wujud satu golongan yang bukan doktor dan kita pun tak tahu dia belajar perubatan Islam tu dekat mana. Dia mendakwa dia boleh ubati semua penyakit fizikal dan juga rohani. Maka apa yang berlaku? Doktor kira macam dah tak relevan lah. Sakit apa cakap? Dia boleh ubati. Sakit apa? Darah tinggi, kecil manis, apa lagi? Gout, bawah pinggang, apa lagi? Semua dia boleh ubati. So ini kita kata masalah besar bila dia mendakwa benda-benda sebegini. Orang-orang yang ini akhirnya duit habis. Jadi itu kita kena hati-hati. Jadi Aisyah bukan seperti itu. Pergi jumpa satu tabib dengan ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada, dia tahu ini dia kata ni bukan sakit biasa, ini sihir. Maka Aisyah tanya, cuba tengok, Aisyah tanya, lepas Aisyah dah tahu, Aisyah tanya hamba tu, Saharti ni, adakah engkau telah menyihirkan aku? Bertanya. Kan? Maksudnya kenapa? Kan? Kenapa kau buat begini? Dia tanya, adakah kau sihirkan aku? Dia kata, na'am. Hamba ni, jahat ni. Dia kata, ya. Dalam sebagian riwayat yang lain, dia kata, aku ingin dibebaskan. Kan? Jadi, dia ingat dengan dia bunuh, na'udzubillah, dia bunuh Aisyah, dia selesai masalah dia. Jadi Aisyah kata, walima. Kan? Kenapa engkau buat begini? La tanjina abadan, kamu tidak akan berjaya. Kamu tidak akan bahagia. So, engkau buat begini, engkau memang masalah, cari masalah. Kemudian Aisyah suruh buat apa? Bi'uha min syarril arabi milkatan. Maksudnya ialah jual dia kepada orang Arab yang tuan yang tak baik, yang tak jaga hamba dia, biar dia rasa hukuman. Tu maksud dia. Bayangkan nak bunuh Aisyah kan. Jadi dia jadi hamba kepada orang-orang Arab Badui. Selepas itu Aisyah dah jaga elok lah dia, tergamak dia buat macam tu. Kemudian dia dijual kepada Arab-Arab Badui kampung yang kasar, biar dia rasa, maksudnya biar dia bukanlah dizalimi, tapi biar dia rasa susah payah kerja dengan orang yang macam tu. Sedangkan aku orang yang baik, sanggup kau sihirkan aku untuk bunuh aku. Baik. Kemudian hadis lepas tu kita baca 163 bab ke-85, babul afwi anil khadim. Bab memaafkan khadam. Kan? Jadi ini satu akhlak yang tinggi. Kata sebagai ulama, bila kita berkuasa, di situlah teruji adakah kita nak hukum atau nak maafkan. Memaafkan daripada seorang yang berkuasa satu kemuliaan. Maksud daripada orang yang atas. Sebab tu Allah SWT, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Allah ampunkan kita walaupun Allah berkuasa ke atas kita. Baik. Dan juga seorang khadam itu bukanlah semestinya sempurna. Maksud zaman dulu ni hamba lah ataupun khadam. Zaman sekarang ni pekerja, orang bawah semua. Jadi pada orang yang atas, maksudnya dia mesti sentiasa memikirkan untuk memberi peluang, memaafkan dan tidak berkasar dan sebagainya. Baik, kita tengok di sini bagaimana Anas bin Malik cerita. Bukan Anas bin Malik, Anas lepas tu. Ini cerita dia tentang Abu Umamah. Baik, kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammadun huwa bin Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah daripada Abu Umamah Al-Bahili. Dia kata, akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman. Satu hari aku jumpa Nabi bersama dia dua hamba. Ghulam ni menunjuk kepada budak ataupun hamba untuk bekerja. Fawahaba ahadahuma li Ali sallallahu alaihi. Salah seorang dia bagi kepada Sayyidina Ali.
untuk bantu Sayyidina Ali. Dan dia pesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Ali, la tadribhu, jangan pukul dia. Maksud kalau marah ke macam mana ke apa, elakkan daripada memukul. Fa inni nahaitu an darbi ahli salah, fa inni nuhitu, sebenarnya aku dilarang. Siapa larang? Allah. Nuhi itu maksud aku dilarang. Maksudnya ialah aku dilarang oleh Allah. An darbi ahli salah, daripada memukul orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, dan aku sejak aku jumpa dia, aku nampak dia tidak meninggalkan solat. Jadi makna ini satu apa kita panggil, satu ciri yang baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan untuk menilai seseorang itu, walaupun dia hamba, dia dijual beli, dia orang biasa, dia tak ada apa-apa, tapi dia solat, maka dia dapat kemuliaan. Sebab itu kita kena ajar kepada anak-anak kita, masyarakat kita, solat itu penting. Dia memuliakan kita, siapapun kita, walaupun kita ni tidak ada apa-apa dalam dunia, tapi kita ada solat. Maka Sayyidina Ali dapat seorang hamba dan diarahkan begitu. Kemudian Rasulullah beri pula kepada Abu Dzar seorang lagi, wa a'ta Aba Dzarrin ghulaman, seorang lagi hamba Nabi bagi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang kita tahu seorang yang zuhud, seorang yang baik, seorang yang tak nak kekayaan dan sebagainya. Wa qala, dan dia berkata kepada Abu Dzar, istausi bihi ma'rufa. Istausi bihi maksudnya terimalah pesananku, jaga dia elok-elok. Jaga dia elok-elok atas pesananku. Aku pesan kepada kamu, ataupun jagalah dia elok sebagaimana pesanku. Ma'rufan, mana buat baik kat dia. Kemudian apa yang berlaku? Fa'ataqahu, Abu Dzar bebaskan dia. Nabi SAW suruh hamba ni bagi ke Abu Dzar, tolong Abu Dzar, dan Abu Dzar jaga elok. Abu Dzar buat apa? Abu Dzar fa'ataqahu, dia bebaskan. Sebab bebaskan hamba banyak besar pahala dia. Dia bebaskan. Jadi Rasulullah tanya, ma fa'al, apa yang hamba tu buat sampai engkau bebaskan dia? Apa yang berlaku sebenarnya? Dia kata, amartani an astawsiya bihi khaira fa'ataqtuhu. Rasulullah bagi kat saya hamba ni, Rasulullah kata, terimalah pesanku, jaga dia elok, buat yang terbaik untuk dia. Maka aku kata, bagi aku yang terbaik untuk dia ialah membebaskannya. Itu kita hebat tu. Ini juga dalam Syama'il Muhammadiyah kita tengok ada kisah macam ni. Ada seorang sahabat yang kaya tapi tak ada khadam, tak ada hamba. Nabi bagi dia hamba. Balik rumah, isteri dia tanya, ni siapa ni? Hamba apa ni? Dia kata, Rasulullah bagi. Rasulullah suruh jaga elok, tunaikan hak hamba. Maka isteri dia kata apa? Kalau nak betul-betul tunai hak susah, baik kita bebaskan dia. Maka Nabi dapat tahu, maka Nabi kata, beruntunglah orang yang ada penasihat yang baik. Maka Nabi suka tengok bagaimana dia menasihati untuk membebaskan hamba tadi. Maksudnya di antara cara berbuat baik kepada hamba di zaman itu ialah beri dia kebebasan. Baik. Hadis lepas tu ialah kisah Anas bin Malik yang saya katakan tadi, itu kisah bagaimana Anas bin Malik menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan hambanya yang muda, yang kecil, yang buat kerja tolong dia. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warisi qala hadatsana Abdul Aziz an Anas annahu qala, Anas berkata, ini cerita Anas, cerita yang masyhur, seronok cerita dia, bagaimana hubungan dia dengan Nabi, baik, dan keluarga dia. Dia kata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadimun. Nabi datang Madinah, kata Anas, ketika itu Anas umur 10 tahun. Kata Anas, wa laysa lahu khadimun, Nabi tidak ada pembantu, khadam. Fa akhadha Abu Talha biyadi, maka Abu Talha ialah bapa tiri Anas, iaitu saudara kepada suami kepada mak dia, bapa tiri dia, Abu Talha, mengambil tanganku, memegang tanganku. Dan ini adalah juga antara bukan Abu Talha seorang yang buat, ada riwayat yang lain disebutkan Ummu Sulaim, mak dia yang bawa dia, maksud dua-dua bawa dia. Maksud Abu Talha dengan isteri dia sangat-sangat menginginkan Anas menjadi khadam kepada Nabi, dan Anas ketika itu 10 tahun. Maka dia bawa,
Fantalaqa bi, maka ayah tiriku Abu Talha bawa aku pergi sampai hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bawa aku jumpa Rasulullah. Maksudnya di atas persetujuan mak dia juga, dia dan mak dia. Ayah dia dan mak dia. Maka dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Sini ke? Buka sini ke tak? Oh, dia ambil barang kat luar. Inna Anasan ghulamun kayyisun labibun. Dia kata, Anas ni, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, Anas ni budak, tapi dia ni bijak dan rajin. Dan dia ni, kita panggil apa, aktif. Maksud dia boleh diharap. Kayyis ni labib merujuk kepada bijak. Dan merujuk kepada boleh diharap. Maksudnya, dan dia juga pandai dalam urusan dia. Itu kayyisun labib. Jadi ini bukan hamba yang biasa-biasa, ini bukan pembantu biasa-biasa. Falyakhdimka, maksudnya hendak jadikanlah dia hambamu ataupun khadammu wahai Rasulullah. Maka Nabi terima. Saya sebut tadi, riwayat yang lain menyebutkan mak dia yang cakap, Ummu Sulaim. Jadi ini maksudnya kedua-dua, ayah dan mak dia nak sangat, ayah tiri dia dan mak dia. Maka dia kata, Anas kata, aku pun fakhadamtuhu fis safari wal hadari maqdamahu al Madinah hatta tuwfi. Aku telah menjadi khadam selepas waktu itu, sejak hari itu aku menjadi khadam kepada Nabi ketika musafir dan ketika tidak musafir, semenjak datang ke Madinah sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa tahun jadi khadam? 10. Sebab Nabi duduk Madinah 10 tahun. Maka Anas bin Malik umur 10 tahun ke Nabi mula sampai 10 campur 10 20 tahun. Seketika Nabi wafat umur Anas 20 tahun. Bayangkan 10 tahun. Maka Anas kata, "Ma qala li an syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha." Tak pernah Nabi sebut sepanjang 10 tahun aku berkhidmat kepada baginda, tak pernah baginda persoal benda yang aku buat, kenapa engkau buat begini. Wala qala li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadha hakadha. Dan Nabi tak pernah pula kata benda yang aku tak buat, Nabi tak kata sepatutnya engkau buat, kenapa engkau tak buat, buatlah begini. Maksudnya Rasulullah tak pernah komplain, tak pernah merungut. Kalau Anas buat satu benda, dia tak kata kenapa kau buat macam ni, kan? Macam kalau kita marah orang, lah kenapa buat macam ni, ataupun satu lagi, kenapa kau tak buat macam ni. Benda yang dia buat Nabi tidak komplain, benda yang dia tak buat pun Nabi tak komplain. Sebab tu bila kita baca kisah Anas dengan Nabi SAW, penuh dengan kasih sayang. Antaranya ialah ketika satu masa Anas diminta untuk menunaikan satu tugas, buat kerja, pergi ambil apa, pergi jumpa apa. Tapi Anas lambat. Sebab apa? Dia kata, aku terleka melihat kanak-kanak bermain. Dia pergi on the way nak pergi tempat tu, ada budak-budak pula duduk main. Dia pula remaja, dia pun tengok. Nabi SAW tunggu lama dan lama. Nabi pun pergi. Nabi tahulah ini mesti Anas ni ada cerita ni. Dan ketika itu Nabi SAW jumpa dia tengah leka tengok budak-budak main. Nabi pun pegang dekat sini, pegang dekat leher belakang ni, tengkuk ni. Dia pun Allah terkejut, kan. Lepas tu Nabi kata, Anas, kenapa? Pergi buat. Itu yang Nabi cakap, maksudnya selesaikan kerja. Dia kata, saya buat Rasulullah, saya buat. So dia pergi. Jadi betapa Nabi itu dengan dia satu benda yang dia tak boleh lupa. Jadi maksudnya memanglah kalau kita kata kita bukanlah macam Nabi, kan, orang lain tak macam Nabi. Jadi adakah kita nak kata sebab kita bukan Nabi kita pun buat lebih kurang dengan pekerja, dengan mungkin kalau ada orang gaji, kan, ada orang yang mungkin ada pemandu, mungkin ada orang yang bawah dia kerja ramai. Sebab tu kepimpinan baginda SAW menjadikan orang bawah dia rasa selamat. Ini yang disebut dalam ilmu kepimpinan di seluruh dunia. Maksudnya apa tugas pemimpin? Tugas pemimpin antaranya ialah menjadikan orang bawahnya rasa selamat, safe, ada safety. Selamat ni bukan maksud keselamatan daripada bahaya, tapi rasa duduk di bawah pemerintahan orang ni rasa lega, rasa tenang, rasa safety. Kemudian datang daripada perasaan tu adalah dia menimbulkan kasih sayang. Orang bawah tu rasa nak bantu, sudi untuk tolong, untuk berkorban. So
Kepimpinan ni bukanlah semata-mata menunjukkan kuasa, tapi lebih kata setengah orang kata apa? Pemimpin yang sebenar ialah pemimpin yang mendahulukan orang bawah dia dalam banyak hal, yang menjaga keselamatan orang bawah dia, menyebabkan orang bawah dia mula-mula taat sebagai bos, lama-lama sukarela untuk bantu sebagai pengikut. Itu maksudnya. Sebab tu pemimpin, ada orang kata pemimpin bukan mesti berjawatan, tapi pemimpin dia ada pengikut. Dan pengikut dia ada dua jenis. Satu pengikut yang terpaksa ikut, satu pengikut yang sukarela ikut. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang terbaik. InsyaAllah setakat itulah pada hari ini. Akan datang insyaAllah kita akan masuk bab tentang hamba lagi. Hamba yang mencuri, hamba yang buat silap, hamba yang itu ini, adab hamba semua. Kenapa banyak hadis kita jumpa tajuk begini ialah kerana di zaman itu hamba banyak. Maka Nabi SAW mengatasi masalah semasa. Maka pesan-pesan Nabi yang banyak ini untuk membetulkan keadaan. Sebab itu kata ulama, antaranya seperti kata Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Ubaid, dia kata bila kamu jumpa hadis-hadis tentang satu isu yang banyak berulang, ketahuilah itu adalah isu yang penting di zaman itu. Maksudnya, kenapa banyak sangat hadis macam ni? Pasal zaman tu begitu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pesan dan pesan dan ingatkan. Mengikut situasi, mengikut masa. Mungkin zaman kita tak ada dah hamba. Akan datang satu masa nanti mana kita tahu ada balik. Tapi inilah pesanan-pesanan baginda yang elok kita hayati. Walaupun tak ada hamba, kita lihat bagaimana pesan Nabi, keprihatinan baginda, kasih sayang baginda, dan bagaimana para sahabat dia mentaati dia, bagaimana para sahabat melayan para hamba, bagaimana hubungan saudara itu mengatasi pangkat dan jawatan. Wallahu a'lam. Akan datang insya-Allah kita akan sambung bab ke-86, iaitu babun idza saraqal 'abd, itu bab di mana kalau hamba itu mencuri, iaitu hadis ke-165. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin.